Angkan diri. Sebaik sahaja saya dan Datuk sampai ke depan Balai Polis Tanjung Rambutan, beberapa orang hulu kuang bersama adik Datuk tersenyum memandang kami. Mereka sebenarnya sedang merancang untuk mencari kami di dalam hutan. Rupanya kami dah hilang. Dijangka ataupun disangka hilang. Tamat episod ke-13. Tanpa bertangguh-tangguh, Datuk pun menceritakan apa yang kami alami dalam hutan Ulu Kinta pada orang-orang kampung Ulu Kuang yang menanti kami di depan Balai Polis Tanjung Rambutan itu. Saya mengambil keputusan untuk tidak melibatkan diri ketika Datuk bercerita. Saya lebih senang duduk di pangkal pokok kelapa di rusuk kanan balai tersebut. Balai itu pun kini sudah dirobohkan dan digantikan dengan bangunan yang baru. Pelik benar cerita. Betul ke ni? Saya ada terdengar salah seorang daripada orang kampung bersuara. Sepasang mata Datuk merenung tepat ke arah batang hidung orang itu. Terpulanglah pada awak sama ada awak nak percaya atau tidak. Saya dan cucu sudah merasa dan mengalaminya. Ada orang itu beri apa-apa ke pada awak? Beri apa, awak gila ke? Orang tu pun dah terus diam bila Datuk mula nak meninggi suara. Seorang anggota polis menghampiri kumpulan orang yang mengerumuni Datuk lalu bertanyakan, Ni apa hal ni? Ramai-ramai ni. Orang hilang ni dah jumpa. Seorang lelaki badan tegap memberitahu anggota polis yang sudah berusia hampir 50 tahun itu. Tanpa diminta, Datuk pun menceritakan apa yang dialaminya pada anggota polis itu. Kemudian anggota itu mengakui apa yang dialami oleh Datuk itu pernah dialami oleh beberapa penduduk di sekitar Tanjung Rambutan yang pergi memburu di kawasan itu. Tapi saya belum pernah bertemu dengannya. Suara anggota polis itu merendah. Menurutnya, dalam waktu-waktu tertentu, lelaki berserban hijau itu pernah muncul di market Tanjung Rambutan. Anehnya dia hanya bersalam sahaja dengan siapa yang disukainya. Dan dia akan hilang dengan sekelip mata saja bila ada orang lain hendak menyapa dia. Bagi saya perkara ini sudah menjadi perkara biasa. Anggota itu menamatkan ceritanya dengan Datuk. Datuk pula tak puas hati dengan apa yang dicakapkan oleh anggota polis itu. Biasa macam mana? Datuk mendesak anggota polis itu yang sedang melangkah untuk masuk ke dalam balai. Dia berpatah balik dan berdiri betul-betul di depan Datuk. Mukanya tajam menyorot wajah Datuk. Kemudian dia tersenyum sinis. Pakcik orang luar. Pakcik tak tahu. Datuk pun termenung mendengar cakap polis tu. Memanglah saya bukan orang sini. Tentulah banyak perkara yang tidak saya tahu. Tapi kalau ada apa-apa yang boleh dikongsi, bolehlah jadi pedoman untuk kita semua. Datuk merendah diri. Saya orang Tambun, pakcik. Saya tahu serba sedikit tentang orang yang pakcik kata tu. Itulah yang saya mahu dengar. Begini, orang itu namanya Haji Lokman. Zaman pendudukan Jepun dulu, dia telah membunuh 3 orang askar Jepun di Pekan Tambun ni. Dia tak tahan melihat penyiksaan yang dilakukan oleh askar-askar Jepun pada orang kampung. Jepun tak tangkap dia ke? Soal Datuk. Anggota polis itu memicik pangkal dagunya sambil mengerutkan kening lebatnya. Jepun cuba menangkapnya tapi tidak berjaya. Akhirnya dia ditangkap ketika sedang menunaikan sembahyang Zuhur. Lalu dia dikurung. Dan sebelum menjejak malam, dia berjaya pula melepaskan diri. Tetapi sejak itu dia tidak pulang-pulang ke rumahnya lagi. Agaknya dia dibunuh Jepun barangkali. Cerita dia melepaskan diri pada waktu malam itu sengaja diada-adakan. Celah Datuk. Itulah yang anehnya. Nak dikatakan mati, orang selalu berjumpa dengannya. Kalau dia hidup,
Apa faedahnya menyeksa diri, diam di dalam hutan meninggalkan anak bini dan keluarga? Betul juga cakap awak tu. Pakcik ada jumpa dia lah kan? Soal anggota polis itu. Datuk menganggukkan kepala. Lupakan saja perkara tu. Tambah anggota polis itu sambil meninggalkan kumpulan yang bersama Datuk. Orang-orang dari Ulu Kuang yang berhimpun di situ berpandangan sesama sendiri. Sudahlah, anggaplah ini pengalaman yang berharga untuk awak. Sama ada orang mahu percaya atau tidak, itu bukan persoalan. Tapi awak sudah melihat dan bercakap dengannya. Salah seorang penduduk kampung Ulu Kuang membisikkan ke telinga Datuk. Ya, betul cakap awak tu, betul. Datuk dan orang-orang dari kampung Ulu Kuang meninggalkan balai polis Tanjung Rambutan menuju ke Cemor dengan menaiki bas. Dari Cemor mereka menaiki basikal ke kampung Ulu Kuang kembali. 2 hari kemudian saya dan Datuk meninggalkan kampung Ulu Kuang. Pengalaman-pengalaman aneh yang saya alami itu merupakan khazanah pengalaman yang tinggi nilainya. Saya kira boleh dijadikan panduan untuk hidup. Ini juga sekaligus mengajar saya erti kebesaran dan kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah yang maha besar dan maha berkuasa, yang boleh melakukan apa saja yang diingininya dan tidak terjangkau oleh akal fikiran manusia. Manusia ni selalu mendakwa sudah cukup maju dengan ilmu pengetahuan, sedangkan mereka hanyalah makhluk kerdil di pandangan Allah. Tahukah kau, Tamar, di dunia ni tidak saja dipenuhi dengan manusia, tetapi dipenuhi juga dengan jin yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Di sinilah pentingnya agama untuk manusia, kata Datuk pada saya ketika bas yang kami menaiki itu melintasi pekan menggelembu. Aku harap, Tamar, kau akan jadi orang Islam yang baik. Manusia yang tidak beragama selalu sesat. Saya pun berharap hidup saya akan menjadi manusia yang dikasihi Allah tu. Bagus, Tamar. Kau mesti patuh apa yang diperintahnya. Jauhi dari perkara yang ditegahnya. Tunaikan apa yang ditetapkan oleh rukun, kerana Islam itu tiang agama. Saya faham tu. Jika tidak patuh pada yang 5 itu, Islam kau tidak akan sempurna. Saya tahu tu. Angin yang masuk mengikut tingkap bas menolak rambut saya dengan mesranya. Perjalanan ke kampung halaman sudah semakin hampir. Sampai sahaja di kampung halaman, kami disambut oleh nenek dengan senang hati. Seperti biasa, Datuk tidak menceritakan apa yang dialaminya pada nenek. Dan sayalah yang menjadi tukang lapor kejadian pada nenek, dan nenek tidak pula memberi sebarang pendapat tentang peristiwa-peristiwa itu. Dia lebih banyak tersenyum dan menganggukkan kepala. Keadaan itu membuatkan saya tidak tahu adakah nenek suka atau percaya dengan apa yang saya katakan. Saya nak pergi. Tiba-tiba Datuk muncul di ambang pintu tengah rumah. Perbualan saya terhenti. Saya lihat Datuk sudah lengkap, cukup kemas berpakaian dengan baju Melayu, teluk belanga hitam serta seluar hitam, songkok juga hitam. Ke mana nak pergi? Tanya nenek. Ke rumah bini muda. Nenek pun mengizinkan. 2 hari sesudah Datuk pergi ke rumah bini muda yang di kampung Orang Bunian, saya dipanggil oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak ke Batu Gajah untuk menjalani temu duga bagi memenuhi jawatan buruh hutan yang kosong dalam jabatan tersebut. Saya terpilih dan ditempatkan di Slim River. Tidak lama saya bertugas di situ, cuma 1 minggu sahaja. Saya berhenti kerana kerja itu saya kira tidak sesuai dengan jiwa saya. Aku tahu, Tamar, kau tak sesuai. Perangai kau tak suka diperintah orang. Kau ni layak bekerja sendiri jadi petani atau peniaga saja, kata Datuk semasa menyambut kepulangan saya di anjung rumah. Sesungguhnya jiwa saya rasa tenteram menjaga kebun Datuk dan menjual buah-buahan hasil dusun Datuk di Cangkat Berangan. Saya rasa hidup begini agak bebas. Sesekali saya dapat mengikut Datuk menambak rusa atau kijang di mana-mana tempat yang disukainya. Pagi itu,
Seperti biasa, saya pergi ke dusun memetik buah langsat dan rambutan untuk dijual pada peraih yang datang pada sebelah petang. Sedang saya asyik bekerja, Datuk menemui saya. "Banyak ke langsat yang kau kait ni?" "Lebih kurang ada 2 pikul tu." "Tinggalkan pada nenek, biar nenek selesaikan dengan peraih yang akan datang petang ni." "Kenapa? Nenek yang kena buat." "Aku nak ajak kau ke kampung Cangkak Cermin. Ada wakil ketua kampung datang menjemput aku tadi." "Apa halnya tu?" "Tak payah tanya, kau ikut je cakap aku." Saya terdiam dan meninggalkan bakul buah langsat di dusun. Dengan basikal, saya dan Datuk berkayuh ke Cangkak Cermin yang terletak di Lebuh Raya Ipoh Lumut. Masa tu, Lebuh Raya masih belum dibina lagi. Kami terpaksa berbasikal membelah jalan Tanah Merah. Sejak adanya Lebuh Raya, orang-orang di Cangkak Cermin tidak menggunakan jalan Tanah Merah lama itu lagi. Kami sampai ke rumah ketua kampung lebih kurang jam 2 petang. Saya dan Datuk ditempatkan di satu bilik khas. "Apa hajat Tok Sidang memanggil saya?" soal Datuk kepada ketua kampung yang berjanggut itu. Ketua kampung mengerutkan keningnya. "Ada hajat besar." "Apa hajat?" "Anak saya berlakikan hantu raya." "Hei!" mulut Datuk. Saya mula resah tidak menentu. Ketua kampung itu terus bercerita tentang diri anak buahnya yang malang itu. Setiap malam anak buahnya yang baru kematian suami itu didatangi oleh hantu raya. Menurut ketua kampung itu, hantu raya tersebut tidur dan bercumbu mesra dengannya hingga menjelang subuh. "Apa nama perempuan tu?" Datuk Muna menjoal. "Timah." "Bila suaminya mati?" "Kira-kira 6 bulan yang lalu." "Ada anak?" "Tak ada. Suaminya mati dilanggar lori balak di pakan air tawar." "Oh, kerjanya ni sulit sikit." Datuk separuh mengeluh. "Dia mengadu pada saya meminta tolong. Bukan setakat itu saja. Hantu raya itu kadang-kadang dah mengacau orang kampung." "Susah macam ni," tambah ketua kampung. Datuk terdiam, dia terfikir. Dan tiba-tiba Datuk bangun. Terus berjalan ke anjung rumah ketua kampung. "Saya perlu jumpa dengan Timah." Itu yang terkeluar dari mulut Datuk. "Bila?" "Sekarang pun boleh." Ketua kampung, saya dan Datuk turun dari rumah membawa kami ke rumah Timah dengan melintasi ladang getah kepunyaan orang Inggeris. Rumah Timah terletak di sebidang tanah yang terpisah dengan rumah-rumah kampung di situ. Jadi agak terpencil keadaan dia. Di kawasan sekeliling rumahnya ditanam dengan ubi kayu dan keledek. Di bahagian belakang rumahnya terdapat sepohon pokok cempaka. Tidak jauh daripada pokok itu terdapat sebatang pokok pulai. Assalamualaikum. Dari kaki tangga, ketua kampung telah memberi salam. Tidak ada jawapan. Sekali lagi diberi, Assalamualaikum. pintu rumah Timah terkuak dengan sendiri. Batang tubuh Timah tidak juga muncul. Datuk pandang saya pandang ketua kampung. Dahi ketua kampung kelihatan berkerut-kerut. Sinar matahari petang beransur teduh. Saya terdengar bunyi burung helang bertalu-talu. Beberapa ekor gagak terbang rendah sambil berbunyi. Saya terasa bunyi burung gagak pada masa itu agak berbeza dengan bunyi burung gagak yang selalu saya dengar. Tiba-tiba Timah muncul dari bawah rumah. Rambutnya tidak terurus, mukanya kelihatan pucat dan matanya nampak tidak bercahaya. Dia semacam takut sahaja melihat kedatangan kami. Ketua kampung segera memberitahu tujuan kedatangan Datuk dan saya. Timah pun tersenyum, lalu mempersilakan kami naik ke rumah. "Minta maaf ya," kata Datuk sambil memandang wajah Timah. "Rumah ni ada 2 bilik. Yang satu lagi tu untuk siapa?" Untuk... Timah terdiam. Dia merenung muka ketua kampung. Melihat keadaan itu, Datuk tidak mengemukakan pertanyaan lagi. "Memang rumah ini ada 2 bilik. Saya ingat sangat kerana saya yang mendirikan rumah ini bersama arwah suaminya dahulu," kata ketua kampung memberikan penjelasan.
Datuk menganggukkan kepala. Saya agak terkejut melihat Datuk bersikap kurang ajar sedikit. Dia bangun lalu melihat kedua-dua bilik yang terdapat di dalam rumah itu. Saya tahu ketua kampung dan Timah tidak senang dengan sikap Datuk itu. Itu bilik saya. Jangan masuk. Jerit Timah bila Datuk menghampiri bilik di bahagian kiri rumah. Datuk mengangguk kepala sambil meraba-raba misai tebalnya. Datuk pergi ke bilik yang satu lagi. Saya terkejut bila Datuk tunduk sambil kedua-dua belah tangannya memegang perut. Saya segera menerpa untuk membangunkan Datuk. Secara mendadak saya rasa pangkal leher saya dipukul oleh sesuatu. Pandangan saya berbinar. "Jangan datang!" pekik Datuk bila dia melihat ketua kampung mahu menerpa ke arahnya. Ketua kampung pun tidak jadi datang. Saya dan Datuk segera meninggalkan bilik tersebut. "Bahaya ni, kita mesti pulang sekarang," kata Datuk. Ketua kampung tergamam. Begitu juga dengan Timah. Dalam keadaan kelang kabut itu, Datuk mengemukakan soalan pada Timah. "Bilik siapa tu?" Bilik suami saya. "Dia dah mati. Untuk apa bilik itu dibuat?" Saya... Datuk tersenyum. Dia sudah tahu apa yang dirahsiakan oleh Timah. Kami bertiga meninggalkan rumah Timah pulang ke rumah ketua kampung. Sebaik saja sampai di kaki tangga, Datuk meminta jasa baik ketua kampung untuk meminjam senapang kampung dan pada sesiapa yang ada senapang. Buat apa? Ketua kampung dah mula ragu. Nak menembak gagak. Gagak tu saya nak gunakan untuk menolong Timah. Oh begitu. Suara ketua kampung menurun. Dia segera mencari senapang kampung. Setengah jam kemudian, ketua kampung kembali dengan senapang di bahu dan menyerahkan pada Datuk. Datuk membidik-bidik senapang itu. Dia melurut laras senapang dengan tapak tangan kanan. Dengan tenang, Datuk memasukkan peluru ke dalam laras senapang. Kemudian dia meludah tapak tangan kanan 2-3 kali. Buntut senapang digosok dengan tapak tangan yang ada air liur itu. Datuk menghalalkan senapang ke arah sepasang burung gagak yang terbang rendah mencari ulat pisang di kawasan rumah ketua kampung. Selepas ditembak, Datuk segera mengambilnya. Bangkai gagak itu digantung pada dahan pokok mempelam di kawasan rumah ketua kampung. Datuk naik ke rumah pada waktu hari mula remang-remang senja. Datuk menuju ke pakal pokok mempelam tadi. Dia menepuk bangkai gagak 3 kali sambil menabur garam halus di bangkai gagak tersebut. Saya memahati gerak-geri Datuk dari tingkap rumah ketua kampung. Suami si Timah itu mengamalkan ilmu salah. Dia membelah hantu raya semasa hidupnya. Begitulah kenyataan Datuk kepada ketua kampung. Sebaik saja dia masuk kembali ke dalam rumah. Dengan jujur, ketua kampung menyatakan memang dia tidak tahu walaupun suami Timah itu adalah kawan rapatnya. Ketua kampung juga mengakui terdapat beberapa perkara aneh pada diri arwah suami Timah. Antaranya dia selalu ditemui oleh orang kampung bekerja di ladang pada waktu malam, bertukang di rumah pada waktu malam, mencari kayu pada waktu malam. Dan ketika orang-orang melihat kejadian-kejadian aneh itu, suami Timah sebenarnya tidak ke mana-mana. Dia hanya berbual dengan ketua kampung pada masa itu. Bila ketua kampung bertanyakan hal itu pada suami Timah, dia menafikan yang dia membuat kerja-kerja itu. Malah menuduh orang kampung mengadakan cerita-cerita yang bukan-bukan kerana dengki dengan kesenangannya. Dan dengan penjelasannya itu, ketua kampung pun tidak menyoalnya lagi. Setelah menunaikan sembahyang maghrib, Datuk mengajak saya pergi ke satu kawasan hutan tebal. Dia mengandar bangkai gagak dengan tenang. Saya lihat mulut Datuk sentiasa terkumat-kumit membaca sesuatu. Datuk menyuruh saya bersembunyi di sebalik pokok besar. Datuk meletakkan bangkai gagak yang sudah dipanggang itu di kawasan lapang. Lalu Datuk menghidupkan api. Dia duduk di depan unggun api itu sambil berpeluk tebuh. Dengan pertolongan cahaya api, saya lihat satu lembaga hitam besar berdiri di depan Datuk. Serentak dengan itu, saya terdengar bermacam-macam bunyi.
Ada bunyi suara orang menangis, ada bunyi mengilai, ada bunyi seolah suara gendang di palu. Aku tidak bertujuan jahat. Aku minta kau ambil anak kau semula. Kau dari jin dan kami dari manusia. Tidak serupa cara hidup kita ni, Datuk berkata. Lembaga hitam itu bertambah besar. 2-3 pokok besar dirempungnya habis tumbang. Seluruh kawasan itu saya rasa seperti dilanda ribut taufan yang amat kuat. Saya terdengar juga bunyi gagak berbunyi. Dan saat itu juga burung gagak terbang menuju ke lembaga itu. Suasana tiba-tiba menjadi tenang. Lembaga hitam hilang dari pandangan saya. Datuk segera bangun dan mendapatkan saya. Kita ke rumah Timah, perintah Datuk. Saya pun ikut perintahnya. Bukanlah satu perkara yang mudah berjalan dalam gelap. 2-3 kali saya terjatuh, tapi bangunlah semula. Akhirnya kami menjejaki rumah Timah. Lama juga kami di situ. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami lihat. Semuanya seperti biasa je. Datuk mengajak saya pulang ke rumah ketua kampung. Dia menunaikan sembahyang isyak dahulu. Sesudah makan malam, Datuk mengajak ketua kampung kembali ke rumah Timah. Kali ini Datuk menyuruh saya dan ketua kampung berpecah mencari tempat perlindungan masing-masing. Datuk telah bersedia dengan memakai baju hitam dan seluar hitam. Dia membawa 3 batang serai, 3 puntung kayu yang sudah menjadi arang serta sebatang paku. Pada kali ini Datuk tiba-tiba menukar seluar hitam tadi. Dia memakai seluar kuning pula dan mengikat kepalanya dengan kain putih. Badan mula merasai kedinginan. Embun jantan mula menitik. Angin malam yang bergerak melanggar daun di halaman rumah. Dedaun yang berlaga sesama sendiri itu melahirkan bunyi yang tidak menentu. Bunyi katak bersahut-sahutan, sesekali terdengar bunyi anjing bertingkah dan bunyi suara burung hantu dan jampuk. Saya lihat pintu rumah Timah berkuak dengan sendirinya. Sinar lampu minyak tanah menerangi sebahagian dari halaman dalam rumah itu. Saya lihat ada bayang-bayang hitam berdiri di muka pintu. Serentak dengan itu, terdengar bunyi suara orang lelaki batuk bertalu-talu. Saya berlari mendapatkan Datuk dan saya duduk di sisinya. Tiba-tiba Datuk menyepak pakal paha saya. Saya terduduk. Kau jangan dekat dengan aku. Saya pun segera menjauhkan diri darinya. Datuk membakar kemian dan membakar sesuatu. Dari rumah Timah terdengar suara lelaki. Anjing kian kuat melolong. Saya terdengar bunyi burung murai di tengah malam. Bulu roma saya berdiri. Ketua kampung datang ke tempat saya dan Datuk. Perhatian kami tertumpu pada pintu rumah Timah yang terdedah. Saya lihat seorang lelaki sedang duduk di muka pintu sambil menghisap rokok. Mukanya tak berapa jelas kelihatan. Angin malam terus bertiup. Kau kenal siapa tu? Tanya Datuk pada ketua kampung. Ketua kampung terdiam. Dia terus menumpu perhatian pada rumah Timah. Tu Dola, laki Timah. Datuk angguk kepala. Dia meletakkan 3 batang serai di depannya. Tangannya menggenggam paku. Itu bukan Dola, itulah hantu rayanya, kata Datuk. Sebaik sahaja Datuk selesai bercakap, seketul batu melayang ke arah ketua kampung. Kerana ketua kampung pun mahir bersilat, dia berjaya mengelak. Batu itu terkena pangkal pokok. Datuk mencabut keris lalu menikam bumi. Ketika Datuk mencabut keris, pintu rumah Timah itu terus tertutup dengan sendirinya. Kami bertiga masuk ke bawah rumah Timah. Apa yang kami dengar, Timah sedang bercakap-cakap sesuatu. Kami juga terdengar suara Timah merayu dan suara lelaki sedang dilamun berahi yang kuat. Bandola. Hantu itu sedang berkasih dengan Timah. Datuk memberitahu ketua kampung. Datuk menikam tiang seri rumah Timah dengan sekuat hati. Bila Datuk mencabut keris itu, rumah Timah bergegar. Semua barang yang ada dalam rumah itu bergerak dan jatuh ke lantai. Timah menjerit dan terjun ke halaman rumah. Timah terjelepuk di situ.
Satu lembaga hitam yang besar terus mengangkat timah yang tidak sedar diri itu. Datuk melompat ke arah lembaga hitam itu dan memintas di depannya. Ketua kampung dan saya turut sama ke situ. "Berhenti, kau syaitan!" jerit Datuk. Lembaga hitam itu melepaskan timah ke atas bumi. Dia merenung tajam ke arah Datuk. "Dolah!" pekik ketua kampung. Lembaga hitam itu segera bertukar menjadi lelaki yang berbadan kurus, berkain pelekat tanpa baju dan rambut tidak terurus. Dia membuka langkah mengatur silat. "Tak ada jalan lain dah, kita mesti memusnahkannya malam ini juga. Kerana kalau sampai subuh kita tidak berjaya membunuhnya, lama-lama kita tidak akan dapat melenyapkannya dari kampung ini." Mendengar cakap Datuk itu, lelaki kurus itu bertambah marah dan bertukar menjadi lembaga hitam, sehitam bulu gagak. Seluruh badannya berbulu, matanya kelihatan mengeluarkan cahaya. Datuk mengambil 3 batang serai sambil mengacu-ngacu ke arahnya. Setiap kali serai itu diacu, lembaga itu akan menjerit. Seluruh kampung bergema dengan jeritan yang amat menakutkan itu. Lembaga itu menutup matanya daripada melihat batang serai itu. Datuk lalu menayangkan bulu kepak burung gagak ke arahnya. Berguling-guling lembaga hitam itu di atas tanah bagaikan menahan kesakitan. "Aku tahu asal-usulmu dan rohmu tidak akan diterima bumi. Aku akan menyempurnakan dirimu kerana engkau adalah manusia yang berasal dari tanah. Dan ke tanah jugalah engkau kembali," kata Datuk. Lembaga itu terus berguling-guling. "Dia bini aku." Secara mendadak lembaga itu bersuara dan bangun.